Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak berkongsi ataupun nak berbincang tentang satu topik yang menarik, iaitu penyakit hati dendam. Pernah tak korang rasa marah terhadap seseorang yang pernah melakukan kesalahan kat korang, dan korang rasa nak sangat orang tu dibalas oleh perbuatan yang telah dibuat? Dendam ni dia merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh amarah yang berlebihan dan amarah yang tidak kita kawal. Kalau kita tengok kes yang berlaku sekarang ni, zaman sekarang, banyak kes-kes yang berlaku disebabkan oleh faktor dendam. Contohnya, ada orang yang sanggup merompak, ada orang yang sanggup merogol disebabkan oleh perasaan dendam, dan lebih teruk lagi, ada orang yang sanggup membunuh disebabkan oleh perasaan dendam. Banyak. Baru-baru ni kita digemparkan oleh satu kes kematian daripada aktris Thailand, iaitu Tang Monida. Saya rasa korang pun tahu kes tentang Monida ni. Okay, salah satu teori yang saya baca adalah kematian Tang Monida ni adalah disebabkan oleh perasaan dendam oleh sahabat baik dia sendiri. Okay, itu adalah bahaya dendam sehingga boleh menyebabkan kepada pembunuhan. Ada banyak lagi keburukan-keburukan ataupun bahayanya dendam ni terhadap manusia, terhadap seseorang tu. Okay, antaranya adalah bila kita ada perasaan dendam, kita akan rasa terbeban untuk melunaskan dendam yang kita rasa tersebut. Okay, contohnya bila kita berdendam dengan seseorang, kita akan cuba sedaya upaya untuk buat pelbagai cara untuk membalas dendam kita terhadap orang tersebut. Jadi itu dah menjadi satu bebanan kepada kita untuk kita paksa diri kita membuat sesuatu terhadap orang yang kita dendam tersebut lah. Okey, seterusnya yang kedua adalah kita sebagai seorang Muslim yang hidup dekat muka bumi ni, ada hak-hak orang yang perlu kita tunaikan dan ada juga hak kita yang orang perlu tunaikan. Jadi untuk orang yang suka berdendam ni, secara tidak langsung dia tidak dapat menunaikan hak-hak orang lain terhadap dia. Contohnya, orang yang dia dendam tu terlibat dengan kemalangan. Dia mampu untuk membantu, tetapi dia ambil keputusan untuk tidak membantu ataupun dia menolak untuk membantu orang yang dia dendam tu. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perasaan dendam dia terhadap orang tu. Jadi dia tak nak tolong. Okay, dan itu adalah kezaliman yang berlaku terhadap orang tersebut. Terusnya adalah untuk orang yang suka berdendam ni, dia selalunya susah untuk dapat kawan. Sebab apa? Sebab bila orang yang suka berdendam ni, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut dia selalunya tidak baik. Dia cenderung untuk memburukkan orang lain, dan orang sekeliling dia akan nampak segala keburukan yang dia buat disebabkan oleh perasaan dendam dia. Kerana dia terlalu fokus dengan dendam tersebut, jadi dia tak perasan apa yang dia dah buat tu orang nampak keburukan-keburukan dia. Apa yang kita perlu buat kalau kita ada perasaan dendam tu yang tak dapat kita kawal? Kita boleh muhasabah balik diri kita sebelum kita tidur. Fikirkan balik apa yang telah berlaku, apa yang kita telah lakukan dalam seharian kita. Adakah perbuatan kita tu menguntungkan ataupun merugikan diri kita? Sebab untuk orang yang suka berdendam ni, dia telah membuang banyak masa kerana dia sibuk nak memikirkan apa yang dia kena buat dekat orang yang dia dendam tu. Okay, seterusnya yang kedua adalah apabila kita rasa perasaan dendam tu menguasai hati kita, kita boleh cuba untuk menangis di dalam solat ataupun menangis selepas solat. Cuba paksa diri kita untuk mengeluarkan air mata, untuk kita menangis supaya kita rasa nikmat beribadah dan supaya kita rasa lega, seperti kita meluahkan apa yang tersimpan dalam hati kita, supaya dia tidak menjadi lebih parah ataupun menjadi lebih teruk. Jadi